Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran.
Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran.
Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah,
dalam mengenangmu kami susuli lembaran siramu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran siramu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran siramu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran siramu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berkatimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu
kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli
lembaran siramu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimat yang hadir pada hari ini bertarikh 19 September 2021 bersamaan dengan 12 Safar 1443 Hijrah. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita bersama dengan Ustaz Said Abdul Matin Al-Idrus untuk kuliah Duha Muslimat siri ke-11 insya-Allah. Syukur pada Allah kerana memberi kita kesihatan, mudah-mudahan masa yang barakah untuk kita sama-sama menadah ilmu daripada Ustaz pada pagi yang penuh barakah hari ini. Perbanyakkan niat. Siwak sudah bersedia di sebelah kita untuk kita mulakan pengajian. InsyaAllah bersama dengan wuduk berwangi-wangian. Oleh kerana kita kelas online, InsyaAllah kita boleh pakai wangi-wangi. Kalau kita pergi luar, tak dapatlah kita nak pakai wangi-wangi kan. Kerana dengan adanya siwak, dengan kita mengambil wuduk yang sebelum kelas bermula dan juga berwangi-wangian, mudah-mudahan malaikat rahmat bersama dengan kita. Perbanyakkan niat, banyakkan selawat kepada Rasulullah. Untuk tidak membuang masa lagi, Kak Long akan menyerahkan majlis hari ini, kuliah pagi ini kepada Ustaz Said Abdul Matin Al-Idrus yang amat kita hormati, dan terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sentiasa ada bersama kita para muslimat untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah kita teruskan kepada Ustaz insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila khair wa du'a al huda abtu aqrubihi wa thawabihi mardatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita, masih lagi memberi taufik kepada kita untuk sama-sama kita meluangkan masa untuk Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat waktu yang lapang, nikmat kesihatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kak Long Liza
yang sentiasa ada untuk handlekan kita punya kelas ini. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah supaya Allah berkati segala usaha dan tambah segala kebajikan kepada beliau, insya-Allah, dan kepada sahabat-sahabat yang lain juga, supaya Allah berikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dan supaya Allah jadikan kita antara orang-orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang menghidupkan syiar Islam. Seterusnya kita menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala menjadi pembantu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk menyebarkan agama Islam ini. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah merasakan tanggungjawab itu ada pada setiap orang daripada kita untuk kita menyebarkan agama ini, untuk kita menyebarkan kebaikan, dan sebelum kita menyebarkan kebaikan, perlulah dahulu kita amalkan dulu untuk diri kita. Dan sebelum kita nak beramal, perlulah dulu kita ada ilmu. Maka ini sebenarnya satu step daripada kita dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menuntut ilmu adalah satu step, satu langkah untuk kita menyebarkan agama ini dengan kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita dikabulkan apabila kita keluar daripada majlis ini, dan seluruh dosa-dosa kita diampunkan dengan berkat majlis ilmu, ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Juga saya minta maaf kerana pada minggu lepas kita tidak ada kelas kerana ada masyakkah, ada kesulitan yang tak dapat saya elakkan. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambunglah perbincangan kita, perkongsian kita pada babul ibadah. Pada bab ataupun pada perbincangan ibadah. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada babun najasat. Sebelum ini kita dah bincang tentang mandi wajib. Mandi wajib, kaifiah, cara-cara mandi wajib yang betul, dengan sunatnya, dengan adabnya, dan juga akhir sekali kita dah bincangkan tentang mandi-mandi sunat. Bila waktu kita disunatkan untuk mandi. Jadi mandi itu adalah cara untuk kita membersihkan ataupun mengangkat diri kita daripada hadas yang besar. Jadi insya-Allah pada hari ini pula kita akan masuk kepada babun najasat, satu bab yang sangat penting untuk kita tahu apakah itu najis. Yang mana najis itu jika ada pada badan kita akan menghalang sahnya solat kita, akan menghalang sahnya ibadah kita. Bukan semua ibadah lah, ada beberapa ibadah yang disyaratkan untuk kita membersihkan diri dahulu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah tersebut. Maka perlu kita tahu dahulu, sebelum kita tahu cara untuk membersihkan najis, kita kena tahu dahulu apakah definisi najis itu sendiri, dan bagaimana cara nak kenal najis, apa yang najis, yang apa yang tak najis. Kadang-kadang kita keliru, adakah perkara ini najis ataupun tidak najis. Dan bab pada najis ini sangat-sangat luas lah, sangat-sangat luas. Cuma saya ringkaskan di sini, insya-Allah secara semana yang saya mampu, saya akan syarahkan, saya akan terangkan. Jika ada apa-apa soalan, jika ada apa-apa kekeliruan, boleh tanyakan di ruang komen sebelum kita berakhir nanti, insya-Allah. Jadi perlu kita tahu bahawasanya seseorang yang nak menghadap Allah Subhanahu wa taala perlu sekali dia tahu bahawasanya Allah tidak akan menerima melainkan perkara yang suci sahaja. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Sesungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat yang suci, dan Allah tak akan terima melainkan daripada perkara yang suci sahaja. Maka segala ibadah yang kita nak persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala haruslah kita bersihkan dahulu daripada najis. Sama ada najis itu adalah najis yang kita nampak, najis yang zahir yang kita akan belajar pada hari ini, juga kita juga perlu fikirkan, perlu kita fokuskan, perlu kita caknakan najis-najis maknawi, najis-najis batin, najis-najis yang tak nampak pada mata kasar kita, yang ada pada hati kita. Kerana najis itu yang terlebih kotor, yang terlebih bahaya. Kerana najis yang di luar ini ada baunya, ada warnanya, ada rasanya yang boleh kita kesan dengan panca indera kita, mudah untuk kita kesan. Tetapi najis yang dalam hati kita ini kadang-kadang kita tak sedar, dah lama bertapak dalam hati kita, dah lama dia merosakkan hati kita, kita tak sedar bahawasanya najis-najis itu semakin lama semakin bertambah, sehinggalah menjadikan hati kita satu hati yang gelap, satu hati yang keras, membuatkan
kita dah tidak ada apa-apa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan hati kita yang penuh dengan najis. Maka perlu kita fikirkan juga bagaimana cara untuk kita membersihkan hati kita daripada najis kibir, najis bangga diri, najis riak, najis ujub, najis dengki, najis dendam. Itu semua najis-najis kotoran-kotoran yang wajib kita bersihkan daripada hati kita, dan tak boleh kita persembahkan ibadah kita kepada Allah dalam keadaan hati kita penuh dengan najis. Kerana Allah tak akan menerima ibadah orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dengan keadaan hatinya penuh dengan kotoran. Maka dalam bab fiqh ini kita hanya belajar najis yang luaran, yang dapat kita kesan warnanya, rasanya, kadang-kadang baunya, kadang-kadang bentuk rupa je kita tahu. Tetapi najis dalam hati ini yang lebih bahaya, yang lebih tersembunyi. Yang lebih tersembunyi kadang-kadang kita tak perasan. Tak dapat tidak kita kena bersaing dengan ulama, berkawan dengan ulama, selalu hadir dalam majlis ilmu supaya, dan perlu ada murabbi, perlu ada guru yang boleh menyebutkan aib kita, yang boleh menyebutkan apa najis yang dinampak dalam hati kita. Kerana seorang manusia itu mungkin kadang-kadang tak perasan dia itu ada sifat riak, dia itu ada sifat ujub, dia itu ada sifat dengki. Tetapi dengan dia duduk dengan para ulama dan dia belajar tentang ilmu itu, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu membersihkan hati, maka dia sedar. Bila dia sedar, dia kena tahu cara untuk membersihkan diri, cara untuk membersihkan hati dia. Penyakit-penyakit dalam hati kita ini sekarang belum lagi memberi efek kepada kita. Waktu kita hidup, dia kurang memberi kesan. Tak rasa sangat kesan dia. Dia akan rasa kesannya, akan rasa sakitnya apabila sahaja nyawa kita ditarik oleh malaikat Israel. Ketika itulah kita dapat rasakan, oh rupanya banyak lagi penyakit hati aku. Rupanya masih lagi hati aku dalam keadaan yang sangat kotor sekali. Ketika itu bermulalah azab dan sakit orang-orang yang tidak pernah membersihkan hati dia. Di atas dunia dia tak rasa. Tetapi bila dia start je mati, masuk je dalam kubur, dia akan rasa mula azab kotornya hati dia, dan dia akan menyesal. Dan ketika itu tidak ada manfaat lagi bagi apa-apa penyesalan pun. Baik. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dengan berkat kita belajar najis-najis yang zahir ini, Allah pun kenalkan kita dengan najis-najis yang batin, dan Allah pun tolong kita, dan Allah beri taufik kepada kita untuk kita sama-sama dapat mencongkil, dapat membuang, dapat menggores hati kita dan membersihkannya sehingga dia menjadi hati yang suci. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak memberi manfaat hartanya, anak-anaknya, pangkatnya, kemasyhurannya, pengikutnya, rakyat, tidak ada memberi manfaat apa-apa pun kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim maksudnya apa? Hati yang sihat, hati yang sejahtera, hati yang suci daripada segala kotoran, hati yang bersih daripada segala najis. Maka orang yang datang dengan hati yang kotor tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyad billah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita sentiasa berusaha untuk membersihkan hati kita dan membersihkan zahir kita. Orang yang sentiasa menjaga diri daripada najis yang zahir ini, itu menunjukkan kebersihan hatinya yang dalam. Orang yang sentiasa menjaga diri daripada luaran ini, sentiasa jaga najis, dia jauhkan. Kalau ada kotoran, dia jauhkan. Kerana Allah itu adalah yang maha bersih, dan Allah hanya suka pada perkara-perkara yang bersih, dan Nabi juga adalah orang yang paling bersih. Maka dia sentiasa menjauhkan diri dia daripada kotoran yang najis dan juga kotoran maksiat. Maksiat juga merupakan satu najis yang perlu kita jauhi. Yang mana najis itu bila dah berada pada tubuh badan kita, sukar untuk kita buangkan ia. Bukan senang macam mana najis-najis yang kita nampak, najis najis binatang ataupun najis darah, itu semua perkara yang senang, mudah untuk kita bersihkan. Tapi najis maksiat itu satu najis yang sukar untuk kita buangkan. Bila dah melekat pada badan kita, dah rasa lazat dengan perkara tersebut, kadang-kadang sukar untuk kita bersihkannya, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah kita masuk kepada babun najasat. Babun najasat. An-najasat, ta'rif bagi najis. Najis itu satu najis lah. An-najasah. Satu perkataan, satu najis dinamakan an-najasah. Kalau jamak, plural dia an-najasat. An-najasat. Baik. Apakah itu an-najasat? Dari segi bahasa, najis itu adalah segala perkara yang kotor, segala perkara yang keji, yang busuk,
yang tidak bersih, yang kotor, yang busuk, yang tidak bersih dinamakan najis. Dari segi bahasa, maknanya dari segi bahasa, hingus juga dikira najis dari segi bahasa. Tetapi dari segi syarak tidak. Dari segi syarak, hingus tidak menghalang sahnya solat. Tetapi dia tetap dipanggil najis dari segi bahasa. Cuma kalau kita nak maksudkan najis itu adalah perkara yang diharam ataupun perkara yang menghalang sahnya salat kita, maka hingus tak termasuk. Maka tak boleh namakan hingus sebagai najis. Dari segi bahasanya betul. Kerana najis ini adalah segala perkara yang kotor, segala perkara yang keji, segala perkara yang busuk, segala perkara yang tak bersih itu digelar sebagai najis dari segi bahasa Arab. Okey. Dari segi syarak pula. Sekarang kita nak bincangkan definisi najis dari segi istilah syarak. Apabila syarak menggunakan lafaz najis, apakah yang dimaksudkan oleh syarak? Ketika mana Nabi sebutkan tentang najis, Allah sebutkan tentang najis, apakah yang dimaksudkan oleh syarak ketika mana dua sumber itulah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Apabila dua sumber ini menggunakan lafaz najis, apakah yang dimaksudkan oleh najis tersebut? Ta'rif najis ini ada dua jenis ta'rif. Dalam kitab fiqh ada dua jenis ta'rif. Ada jenis ta'rif, dia ta'rif dipanggil bil had. Dia menerangkan definisi najis itu sendiri. Ada pula ta'rif bil'ad. Bil'ad ni dikira satu-satu. Najisnya apa? Darahnya, anjing, khinzir, dikira satu-satu. Itu ta'rif bil'ad, kira satu-satu. Ada ta'rif bil'had, tak kira, disebutkan terus definisinya. Okey. Maka definisi najis dari segi syarak apa? Sekejap Definisi najis dari segi syarak adalah kullu mustakdzirin yamna'u sihhatus salah. Segala perkara yang kotor, segala perkara yang kotor, masuk semua benda. Segala perkara yang kotor, yang keji, yang mana kena dengan syarat apa? Yamna'u sihhatus salah. Perkara yang kotor yang menghalang sahnya solat. Okey, segala perkara yang kotor yang menghalang sahnya solat. Dengan ada dia, solat kita tidak akan sah, akan batal. Itu ta'rif najis. Selagi mana tidak ada rukhsah. Selagi mana tidak ada rukhsah. Sebab ada sejenis, beberapa najis yang dimaafkan. Okey, maka segala kotoran yang menghalang sahnya solat kita itu dipanggil najis dari segi syarak. Kecuali najis-najis yang dimaafkan. Contohnya darah. Darah itu kotoran tak? Itu adalah sejenis kotoran. Dan dia menghalang sahnya solat sebab dia memang najis. Okey, tetapi darah yang sedikit dimaafkan. Maka darah yang sedikit tak termasuk daripada ta'rif najis sebab dia dimaafkan. Tetapi darah yang banyak termasuk daripada definisi najis kerana dia menghalang sahnya salat. Maka ta'rif najis adalah segala kotoran, mana-mana kotoran yang menghalang sahnya salat. Adapun sekadar dia kotoran semata-mata tetapi tak menghalang sahnya salat, maka tak dipanggil najis dari segi syarak. Contohnya hingus. Contohnya maaf cakap tahi hidung, tahi mata, tahi telinga. Air liur kita sendiri, itu kan kotoran. Kotoran tetapi maknanya kotoran maksudnya apa? Kalau kita letak dekat orang, orang tak suka. Itu kotoran lah tu. Orang keji dengan perkara tersebut, orang jijik. Maka itu dia panggil kotoran. Tetapi dia tak menghalang sahnya solat. Maka dia bukan najis dari segi syarak tetapi najis dari segi bahasa. Okey. Kemudian ada beberapa ulama yang mentakrifkan najis ini dengan list, dia listkan. Contohnya disebut oleh Sahibuz Zubat. Najis itu apa? Al-muskirul ma'i'u, perkara-perkara yang memabukkan yang berjenis secair, itu apa? Arak lah. Wal khinziru, khinzir, wal kalbu, dan anjing, ma'a fara'aihima, anjing dan segala perkara yang keluar daripada anjing. Anak dia, mak dia, ayah dia semua. Okey? Wa maitatun, dan bangkai ma'al idhami, beserta dengan tulang-tulangnya. Maknanya di sini takrif yang kedua ini dia menyebutkan secara listed. Dia sebutkan satu-satu. Okey, tetapi yang lebih mudah adalah dengan kita faham definisinya. Dengan kita faham definisi, maka mudah untuk kita faham apakah itu najis, apakah itu yang bukan najis. Maka bukan segala kotoran itu najis, tetapi segala najis itu adalah kotor. Itu kaedah dia. Bukan segala kotoran itu adalah najis, tetapi segala najis adalah yang kotor. Ada perkara yang kotor tetapi bukan najis. Tetapi semua najis itu sudah pasti kotor.
Okey, semua najis sudah pasti dia jijik dan kotor. Baik. Jadi kita akan bincangkan satu-satu berkenaan dengan najis. Antara masalah yang berkaitan dengan najis adalah masalah berkaitan dengan arak. Al-khamr. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak itu dan judi itu adalah rijsun, najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Maka arak itu adalah najis. Arak itu apa? Arak itu adalah minuman yang dibuat daripada bahan-bahan seperti buah-buahan ataupun daripada gandum, yang mana sampai kepada tahap bila mana kita minum, dia akan memabukkan kita. Dipanggil arak khamr. Khamr ini, bila mana dia dah berubah menjadi khamr, asalnya contohnya dia jus anggur. Dia hanyalah jus anggur sahaja. Okay? Contohnya dalam botol ni ada jus anggur. Kita peram anggur tu lama sampai dia jadi jus. Sampai ke satu tahap, dia akan berubah menjadi khamr. Dia akan berubah menjadi air anggur yang boleh memabukkan. Itu dipanggil khamr. Bila dah berubah kepada tahap yang memabukkan itu, maka dia menjadi najis. Maknanya kalau kita buka botol ni yang ada khamr tu, kita tuangkan di atas baju kita, baju tersebut tak boleh pakai untuk solat. Segala minuman yang memabukkan, maka hukumnya adalah najis. Najis maksudnya apa? Kena pakaian, tak boleh bawa solat. Apatah lagi untuk diminum. Segala najis yang kita sebutkan semua ini, tak boleh kita makan. Apatah lagi. Maka dia diharamkan di atas sebab dia najis yang pertama, dan diharamkan di atas sebab dia memabukkan. Tetapi dia dihukumkan najis itu kerana dia memabukkan. Mana-mana minuman, mana-mana cairan yang memabukkan jika kita minum perkara tersebut, maka hukumnya adalah najis dan haram diminum. Dalam bahasa Arab ada dua, ada khamr, ada nabidh. Khamr itu yang dibuat daripada buah-buahan, dan juga nabidh itu minuman yang memabukkan yang dibuat daripada selain daripada anggur. Contohnya yang dibuat daripada apa? Dibuat daripada gandum, ataupun dibuat daripada kalau kita ada air, apa tu panggil? Air nira. Tahu air nira kan? Air nira tu belum sampai tahap memabukkan. Kalau dia sampai pada satu tahap lagi, kita biar lama sikit lagi, dia akan sampai satu tahap, dia akan memabukkan, maka itu jadi najis. Okey? Air nira yang jual dekat tepi jalan tu, kalau kat Terengganu banyak air nira, air tuak dipanggil. Air itu dibuat daripada kelapa dan diperam. Tetapi dia belum sampai kepada tahap memabukkan. Tapi kalau dia biar lagi sikit, 2-3 hari lagi, dia akan jadi mabuk. Dia akan memabukkan, maka itu menjadi najis. Selagi mana dia tak memabukkan, maka dia belum lagi jadi najis. Okey? Biasanya dia nak jadi mabuk, dia nak jadi haram tu, dia akan berbuih dulu. Bila dah berbuih tu, maknanya dia dah hilang buih tu, maka sekarang barulah dia jadi khamr, barulah dia jadi nabidh. Maknanya menjadi najis yang tak boleh diminum, bahkan tak boleh terkena pada pakaian untuk dibuat solat. Okey? Cumanya, dalam masalah najis khamr ini, ada orang yang dia membuat cuka. Pernah dengar cuka kan? Al-khal. Cuka ni daripada mana datang cuka? Cuka adalah datang daripada khamr juga. Cuka berasal daripada khamr. Asalnya dia letak buah-buahan dalam ni, jus buah-buahan, dibiarkan. Dibiarkan lama, sampai satu tahap, dia akan menjadi khamr. Sekarang, hukumnya najis. Tetapi kalau kita biarkan lagi lama, biarkan lagi, dia akan berubah menjadi satu tahap yang lain, menjadi cuka. Sekarang dia dah berubah menjadi cuka, barulah dia tahir balik. Barulah dia menjadi suci balik. Okey? Maka orang yang membuat cuka, tak dapat tidak, dia kena melalui proses menjadi khamr dahulu. Orang yang membuat cuka, pasti dia akan melalui proses tunggu barang itu menjadi cuka, sebelum tu akan menjadi khamr dahulu. Maka khamr yang bertujuan, khamr itu maknanya arak lah. Arak yang bertujuan untuk dibuat cuka, itu dipanggil khamr muhtaramah. Arak yang muhtaram, yang dihormati. Yang maknanya haram kita buang perkara tersebut. Sebab dia nak buat cuka sebenarnya, bukan nak buat arak. Tetapi kalau memang bertujuan dia untuk membuat khamr, itu dipanggil khamr ghaira muhtaramah. Wajib kita buang kalau ada dalam rumah kita. Wajib kita buangkan. Apa itu? Iaitu arak-arak yang telah dibuat oleh orang Muslim.
jika ada orang Muslim, wal'iyadzubillah, dia buat arak dalam rumah dia. Okey, maka wajib kepada kita ni untuk membuang, menghancurkan tempayan-tempayan arak itu. Tetapi tugas itu sebenarnya adalah tugas pemerintah lah, bukan tugas kita. Tetapi kalau orang biasa pun yang buat, dia tak kena jamin, dia tak kena bayar apa-apa. Jika orang yang memerah arak itu adalah orang Muslim. Dan tujuan dia adalah untuk memang buat arak, bukan buat cuka. Adapun kalau orang Muslim itu dia nak buat cuka, dia bukan nak buat arak. Maka sekarang haram hukum dia, kita buang, kita hancurkan dia punya arak tu. Sebab itu dipanggil khamar muhtaramah. Maka ada arak yang dijaga, ada arak yang tak dijaga. Ada arak yang dihormati, ada arak yang tak dihormati. Arak yang dihormati apa? Arak yang dibuat oleh orang Muslim yang bertujuan untuk dijadikan cuka. Itu tak boleh kita kacau dia. Biarkan dia. Okey. Tetapi yang wajib kita hancurkan, yang wajib kita halang, yang wajib kita tuangkan adalah arak yang dibuat oleh orang Muslim yang bertujuan memang untuk buat arak, bukan untuk buat cuka. Adapun arak yang dibuat oleh orang kafir tak boleh kacau. Ini kita cerita ni orang Muslim yang buat. Arak yang dibuat oleh orang kafir tak boleh kacau. Itu kerja dia. Sebab di sisi dia itu perkara itu tidak ada masalah. Okey. Baik. Maka segala cairan, segala cecair, segala minuman yang memabukkan hukumnya adalah najis dan diharamkan. Najis yang pertama, diharamkan yang kedua. Najis maksudnya tak boleh kena pakaian. Kalau kena pakaian tak boleh buat solat, kena basuh. Yang kedua, diharamkan kita untuk menelannya. Kerana dia mengharamkan. Dan segala perkara yang memabukkan tadi, qaliluhu najis. Sedikitnya pun, walaupun satu titik sahaja. Kita katakan satu titik ni tak memabukkan pun Ustaz. Walaupun sekadar satu titik pun tetap diharamkan kita dan tetap menjadi najis. Okey. Satu perkara lagi yang dia memabukkan, tetapi dia bukan najis. Apa dia? Iaitu perkara-perkara yang memabukkan yang bukan berbentuk cecair. Dia berbentuk pepejal contohnya. Contohnya pil-pil yang memabukkan. Ataupun dadah-dadah yang memabukkan. Itu kan perkara yang memabukkan. Haram tak hukum dia? Hukum dia haram kita menggunakannya. Haram kita makan, telan perkara tersebut sebab dia memabukkan. Tetapi dia bukan najis. Selagi mana dia bukan cecair, dia berbentuk pepejal, maka dia bukan najis. Seperti apa? Seperti ganja ke, dadah ke, ais ke. Okey, perkara-perkara yang memabukkan yang bukan berbentuk cecair. Maka contohnya ada pil yang memabukkan, dia letak dalam poket dia ketika dia solat. Hukum dia apa? Hukum dia solatnya sah. Kerana perkara yang memabukkan tadi bukanlah berbentuk cecair. Yang hanya najis hanyalah cecair sahaja. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, Al-Khamr. Al-Khamr itu mestilah berbentuk cecair. Okey. Maka berbeza. Yang cair, yang jenis cecair dengan yang jenis pepejal, dua-duanya diharamkan kita makan. Tetapi yang cecair itu menjadi najis, yang pejal itu tak najis. Tak najis Okey. Kemudian, selesai masalah khamr. Kita masuk pula pada masalah bangkai. Pada masalah binatang ataupun bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah sejenis haiwan. Haiwan maknanya apa? Benda yang hidup. Kalau kita manusia ni pun dipanggil haiwan juga. Manusia juga dipanggil haiwan. Hayah yang mempunyai kehidupan. Yang mempunyai kehidupan dipanggil haiwan. Cuma manusia ni dipanggil haiwanun natik. Haiwan yang berakal. Haiwan selain daripada manusia dipanggil haiwan sahaja. Haiwan ghairu natik. Haiwan yang tak berakal. Maka kita juga dipanggil haiwan. Tergolong daripada golongan haiwan. Haiwan ni bukan binatang. Haiwan ni perkara yang ada kehidupan. Dalam bahasa Arab, haiwan adalah perkara yang ada kehidupan. Maka al-insan juga daripada haiwan. Manusia juga tergolong daripada haiwan. Okey? Sekarang kita nak bincang tentang haiwan ni lah. Jika haiwan itu mati tanpa disembelih. Jika haiwan itu mati tanpa disembelih. Maka dia dipanggil apa? Dia dipanggil bangkai. Ataupun haiwan itu disembelih. Tetapi disembelih bukan dengan cara Islam. Disembelih bukan dengan cara Islam. Tak cukup syarat sembelihan contohnya. Juga dipanggil bangkai. Al-maitah. Antara najis juga adalah bangkai. Antara najis yang perlu kita tahu adalah bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah segala haiwan yang tak disembelih ataupun disembelih bukan dengan cara Islam. Okey. Sebelum itu kita kena tahu bahawasanya seluruh haiwan, semua haiwan ketika dia hidup, hukumnya apa?
haiwan ketika dia, semua haiwan, sama ada dia binatang ke ataupun manusia ke, dia anjing ke, dia kuda ke, apa-apa haiwan di daratan ataupun di lautan, semuanya ketika dia hidup hukumnya adalah tahir, hukumnya adalah suci kecuali dua sahaja. Kecuali anjing dan juga khinzir, dan segala perkara yang keluar daripada dua ekor ni. Anak dia ke, contohnya anjing dengan kucing ke dapat anak, ataupun khinzir dengan kambing dapat anak contohnya. Semua anak-anak yang keluar daripada semua anak-anak yang keluar daripada dua jenis binatang ini, khinzir dan juga anjing, semuanya najis. Ketika dia hidup pun dia najis, apatah lagi ketika dia mati. Ada pun haiwan-haiwan lain, harimau ke, gajah ke, kuda ke, itu binatang-binatang yang tak dimakan, ataupun seperti kambing ke, unta ke, lembu ke, itu binatang yang dimakan. Ketika mereka hidup, semuanya tahir. Apa maksudnya tahir? Kalau kita pegang binatang tersebut dan kita nak buat solat lepas tu, tak ada masalah. Walaupun pegang dalam keadaan tangan yang basah, tidak ada masalah, boleh terus buat solat. Tak perlu basuh tangan dahulu. Segala haiwan ketika mana dia hidup, hukumnya tahir, hukumnya suci. Kecuali dua sahaja, iaitu khinzir dan juga anjing. Al-kalbu wal khinzir, anjing dan juga khinzir. Ataupun segala perkara yang keluar daripada dua ekor ni. Anak-anak dia lah, termasuklah. Walaupun dia bukan dengan anjing. Contohnya anjing kacup dengan apa? Dengan kambing, dapat anak dia. Anjing dengan kambing dapat anak lain. Anak tu juga dikira hukumnya najis. Najis mughalladhah. Okey, maka kita dah faham bahawasanya seluruh haiwan ketika dia hidup hukumnya tahir, kecuali anjing dan juga khinzir. Kemudian hukum haiwan selepas dia mati pula. Kita nak bincang apa hukum haiwan-haiwan, binatang-binatang selepas dia mati. Yang mana mati dia itu bukan dengan sembelihan. Yang mati dia itu bukan dengan sembelihan. Okey. Maka seluruh haiwan yang mati bukan dengan sembelihan, maka hukumnya adalah maitah. Hukumnya adalah bangkai. Contohnya kita kata, kambing mati dilanggar. Seekor kambing mati dilanggar dekat highway. Tak. Kambing itu mati disebabkan dilanggar, maknanya bukan disebabkan sembelih. Maka apa hukum kambing itu? Kambing itu hukumnya adalah bangkai. Kalau kambing itu kena pada kita, badan kita, darah dia, maka hukum dia kena basuh. Tak boleh bawa semayang, tak boleh bawa solat. Dan apa-apa sahaja juzuk daripada kambing tersebut tak boleh kita bawa dalam solat kita. Kerana kambingnya hukumnya bangkai sekarang, sebab dia mati bukan dengan sembelihan. Dan tak boleh buat makan. Kecuali kalau dia langgar itu dia belum mati lagi dan kita sempat sembelih dia, maka itu selamat. Boleh makan. Tapi kalau dah mati disebabkan kena langgar, maknanya mati bukan dengan sembelih, maka hukumnya bangkai, tak boleh makan. Tak boleh makan walaupun sedikit pun. Hukumnya bangkai, kena buang begitu sahaja. Okey. Maka segala haiwan yang mati bukan dengan sembelih, maka hukumnya adalah bangkai, kecuali 3 sahaja. 3 haiwan ni, kalau dia mati walaupun dengan tak sembelih, tak bangkai. Hukumnya tak bangkai, masih lagi suci. Yang pertama apa? Yang pertama, manusia. Manusia mati pakai sembelih ke? Tak mati dengan sembelih. Dan dia adalah haiwan. Maka manusia walaupun dia mati bukan dengan sembelih, hukum jenazah itu tetap juga suci. Tetap suci. Tetap suci. Cuma ada setengah mazhab kata, jenazah manusia itu najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jenazah manusia hukumnya tahir. Hukumnya tahir. Jangan pergi sembelih pula manusia supaya jadi halal. Tak, bukan. Tak jadi halal juga. Okey. Maka kita katakan bahawasanya semua binatang yang mati bukan dengan sembelihan, hukumnya adalah bangkai, kecuali 3 perkara. Yang pertama, manusia. Yang kedua, belalang. Belalang kalau mati begitu saja bukan dengan sembelih, hukumnya suci. Kerana belalang adalah binatang yang suci ketika hidup dan ketika mati, walaupun bukan dengan sembelih. Dan dia boleh dimakan. Belalang juga adalah boleh dimakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ikan lah. Bangkai ikan. Bahkan tak dinamakan bangkai pun. Ikan yang mati bukan dengan sembelih, hukumnya tahir, boleh dimakan. Tak perlu sembelih ikan. Ada orang dia tengok ikan dia masih bergerak lagi dalam sink, dia pergi sembelih ikan tu. Tak wajib sembelih. Ikan adalah binatang yang suci ketika dia hidup dan suci ketika dia mati walaupun bukan dengan sembelih. Maka 3 ini sahaja terkecuali. Yang mana bangkai mereka tak najis. Yang pertama manusia, yang kedua belalang, yang ketiga ikan.
Bila sebut ikan ni, segala jenis hidupan laut. Bukan semata-mata ikan, termasuk sotong, termasuk udang, termasuk ikan paus ke, ha? Ikan duyung, ikan duyung wallahu alam. Ha? Sebab ikan duyung tak tahu dia ikan ke ataupun manusia. Baik. Adapun segala hidupan laut, termasuklah sotong, ketam, apa lagi, udang, apa lagi, segala hidupan laut lah yang berada di dalam laut, maka hukumnya adalah tahir, suci. Sama ada ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Tak perlu sembelih. Dia juga tahir. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab lain, ada beberapa mazhab yang hanya menghalalkan ikan sahaja. Yang bentuk ikan saja yang halal. Yang bentuk pelik-pelik tak halal. Sebab tu dekat Yaman pun sana, dekat Tarim, mereka tak terlalu makan sotong. Sebab mereka kata itu bukan ikan. Tapi memang ikan lah sebenarnya. Termasuk daripada golongan ikan. Tapi ada beberapa mazhab yang mana mengatakan bahawasanya yang berbentuk ikan saja yang boleh makan. Yang bentuk bukan ikan tak boleh makan. Okey. Kemudian, kita dah faham bahawasanya segala binatang yang mati tanpa sembelih, hukumnya adalah najis kecuali 3 perkara. Iaitu manusia, belalang dan juga ikan. Kemudian kita nak bincangkan, bagaimana pula binatang yang dimakan? Sekejap. Kita ada 2 jenis binatang. Ada binatang yang dimakan, ada binatang yang tak boleh makan. Binatang yang dimakan apa? Contohnya lembu, kuda, unta. Binatang-binatang yang dimakan ini, kalau disembelih, maka jadi tahir. Kalau tak disembelih, jadi najis lah. Okey. Binatang yang dimakan seperti apa? Unta, lembu, kuda. Apa lagi? Kambing, ayam, itik. Semua itu binatang-binatang yang boleh dimakan kan? Yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan itu, kalau disembelih dengan sembelihan yang betul, maka hukumnya tahir. Tetapi kalau dia mati bukan dengan sembelihan yang betul, ataupun mati bukan dengan sembelihan, maka hukumnya tetap juga menjadi bangkai. Macam saya sebut tadi, kambing yang dilanggar dekat tengah highway, hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai, tak boleh makan walaupun sedikit. Adapun binatang yang tak dimakan, memang tak boleh makan asalnya. Seperti apa? Seperti buaya. Buaya tak boleh makan sebab dia ada taring. Seperti apa lagi? Gajah. Gajah tak boleh makan. Seperti apa lagi? Ular tak boleh makan sebab ada bisa. Seperti contohnya apa lagi? Harimau tak boleh makan sebab ada taring. Dan ada kuku yang panjang. Seperti kucing juga tak boleh dimakan. Binatang-binatang yang tak boleh dimakan, dipanggil al-hayawan ghairu ma'kulah. Haiwan yang tak boleh dimakan. Ketika mereka hidup, hukumnya tahir kita sebut tadi. Ketika mati, semuanya menjadi bangkai. Sama ada disembelih ataupun tak disembelih. Orang kalau pergi sembelih harimau, tetap hukumnya bangkai juga. Sebab dia binatang yang tak dimakan. Tak boleh makan asalnya. Walaupun disembelih sekalipun, hukumnya tetap najis. Hukumnya tetap bangkai. Maka kena bezakan di antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tak boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan seperti kambing. Ketika dia hidup, hukumnya suci. Ketika dia mati, tengok dulu. Kalau dia disembelih, maka hukumnya suci. Kalau tak disembelih, maka hukumnya bangkai. Adapun binatang yang tak dimakan seperti harimau ataupun gajah ataupun singa. Ketika dia hidup, hukumnya suci. Hukumnya suci. Ketika dia mati, hukumnya bangkai. Sama ada dia disembelih ataupun tak disembelih. Sebab dia memang binatang yang tak dimakan. Okay, boleh faham? Maknanya sekarang kita bincangkan pasal apa? Kita bincangkan pasal binatang setelah dia mati. Setelah dia mati, apa hukum dia? Tergantung. Kalau dia binatang yang dimakan dan dia disembelih, maka hukumnya suci. Tapi kalau binatang yang dimakan tak disembelih, hukumnya bangkai. Adapun kalau binatang itu tak dimakan, sembelih ataupun tak sembelih, hukumnya kedua-duanya adalah bangkai. Itu ketika dia matilah. Ketika dia hidup, kita kata semuanya suci tadi. Kecuali anjing dan juga khinzir. Okey. Kemudian kita nak bincangkan tentang masalah bulu yang ada pada binatang. Bulu-bulu yang ada pada binatang. Sama ada itu jenis bulu ataupun jenis rambut. Kalau dalam bahasa Arab, sya'ar dipanggil sya'ar. Kita panggil bulu, dua-dua kita panggil bulu. Ayam pun kita panggil bulu. Dekat kambing pun kita panggil bulu. Dalam bahasa Arab dibezakan. Yang dekat ayam tu, yang dekat burung tu dipanggil bulu. Yang dekat kambing dipanggil rambut, sya'ar. Tak kisahlah, dua-duanya dipanggil bulu juga. Apa hukum bulu-bulu binatang yang terkena pada pakaian kita contohnya? Ataupun termasuk dalam poket kita ketika mana kita nak solat. Apa hukum
bulu-bulu binatang. Yang pertama, bulu binatang yang dimakan. Bulu binatang yang dimakan. Yang tertanggal daripada badan binatang tersebut. Contohnya bulu apa? Bulu ayam. Ayam kan dimakan. Bulu dia kita bawa dalam poket kita. Boleh tak boleh? Ataupun bulu kambing. Kambing kan binatang yang dimakan. Bulu dia tercabut kena dekat badan kita. Boleh tak buat solat? Hukum bulu binatang yang dimakan hukumnya adalah tahir. Bulu sahaja. Hukum bulu binatang yang dimakan hukumnya suci. Apa sahaja binatang yang dimakan, maka bulunya juga suci walaupun terpisah daripada badan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum bulu binatang yang tak dimakan. Ini masalah ni. Hukum bulu binatang yang tak dimakan. Apa contohnya yang paling dekat dengan kita? Contoh yang paling dekat dengan kita adalah kucing. Bulu kucing. Kucing binatang yang tak dimakan. Maka bulunya juga adalah najis hukum dia. Bulu binatang yang tak dimakan hukumnya adalah najis. Bulu harimau, bulu apa lagi? Bulu singa. Okey? Kena beza bulu dengan kulit beza Kulit lain, bulu lain. Kulit nanti kita akan bincangkan. Sekarang kita bincangkan tentang bulu sahaja. Rambut dia sahaja. Maka bulu-bulu binatang yang tak dimakan, hukumnya adalah najis. Maka kena berhati-hati siapa yang bela kucing, kena berhati-hati. Kadang-kadang banyak sangat bulu yang melekat di badan kita boleh menjadi najis. Sebab bulu kucing ini dimaafkan yang sedikit. Dimaafkan yang sedikit. Ulama khilaf pendapat. Yang mana yang sedikit tu? Banyak mana? Pendapat aksar mengatakan yang sedikit itu adalah 3 helai. 3 helai itu dikira sedikit. Kalau lebih daripada 3 helai, maka itu tak dimaafkan. Maka kena berhati-hati bila kita menjaga ada kucing dalam rumah, bulu-bulu dia itu adalah najis hukum dia. Kadang-kadang kucing ni suka duduk dekat sejadah kita. Maka tak boleh buat solat kalau sejadah tu memang dah penuh dengan bulu kucing, tak boleh. Hukumnya najis. Dan tak sah sembahyang kalau kita bersambung dengan najis tersebut. Sebab antara syarat sah sembahyang adalah kena sucikan tubuh kita, pakaian kita dan juga tempat kita solat itu daripada perkara najis. Maka segala bulu binatang yang tak dimakan hukumnya najis. Adapun bulu yang belum tertanggal. Bulu harimau, kita pegang harimau ketika mana bulu tu masih lagi duduk di atas badan dia, kita pegang dia dengan tangan kita basah contohnya, maka itu tak najis, tak ada masalah. Bulu yang belum tertanggal hukumnya masih lagi tahir. Yang masalah ni bila dia tertanggal daripada badan dia dan binatang itu tak dimakan, maka hukumnya adalah Allahumma salli Muhammad, hukumnya adalah najis. Okey, boleh faham? Tadi kita dah bincang masalah bangkai haiwan selepas dia mati dan sebelum dia mati. Kemudian kita bincang tentang bulu-bulu binatang. Bulu binatang yang dimakan hukumnya tahir, bulu binatang yang tak dimakan hukumnya najis. Jika tertanggal daripada tubuh badan dia lah. Kemudian kita nak bincangkan tentang bahagian badan binatang yang terpotong ketika mana dia hidup. Bahagian badan binatang yang terpotong ketika mana dia hidup. Contohnya ekor kuda ataupun kaki kambing dipotong. Apa hukumnya? Kambing masih hidup lagi tapi kakinya terpotong. Boleh tak kita nak makan kaki itu? Ataupun ekor kuda. Ekor kuda. Dia pergi kerak ekor kuda. Kuda tak mati lagi, kuda masih hidup lagi. Dipanggil juz'il munfasil. Juzuk yang terpisah daripada binatang yang masih hidup. Apa hukum dia? Hukum dia hukum najis. Hukum anggota badan binatang yang terputus, yang terpotong daripada badan dia ketika mana dia hidup, hukumnya adalah najis. Contohnya tangan kambing tercabut ke, okey, maka hukumnya najis. Maka jika kita ada kambing, tiba-tiba kaki dia patah dan terputus daripada tubuh badan dia, maka tak boleh kita makan kaki kambing tersebut, wajib kita tanam. Hukumnya hukum najis. Sebab binatang dia belum disembelih. Maknanya tertanggalnya kaki tersebut bukan dengan cara sembelihan, maka hukumnya hukum maitah, hukum bangkai. Okey? Baik. Kemudian habis masalah binatang. Kita nak bincang masalah darah pula. Antara najis adalah darah. Okey? Antara najis-najis adalah adam, darah itu sendiri. Maka segala darah, sama ada darah binatang atau darah manusia, hukumnya adalah najis kecuali 10 perkara. 10 perkara yang mana dia berasal daripada darah tetapi bukan najis. Okey. Yang pertama apa? Yang pertama al-kibit.
Apa itu kibit? Kibit ini hati. Hati binatang. Liver. Hati ayam ke, hati kambing ke, hati lembu ke. Binatang yang dimakan lah. Kalau binatang yang tak dimakan memang najis lah. Sekarang kita ada hati kambing, ada orang suka makan hati kan? Hati lembu ke, hati kambing ke, kalau dalam apa? Dalam raya korban kan ada orang suka cari hati. Kibit tu asalnya daripada darah. Hati itu berasal daripada darah, di gumpalan darah. Tetapi dia darah yang tak najis, yang boleh dimakan. Maka hati boleh dimakan. Yang kedua, antara darah yang dikecualikan yang bukan najis adalah kasturi. Kasturi tahu kasturi? Kasturi kijang. Satu wangian dipanggil almis kasturi. Kasturi ni berasal daripada binatang yang bernama kijang, yang mana dia akan bawa satu benda dekat perut dia. Berasal daripada darah. Dan darah itu akan tertanggal daripada tubuh badan dia, akan berbentuklah, akan jadilah kasturi. Dia macam anak kecil macam tu. Dia berasal daripada darah. Kasturi juga hukumnya tahir, suci, bukan najis, walaupun berasal daripada darah. Okey. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, darah yang terkecuali, yang bukan najis. Limpa binatang, limpa ayam ke, ayam ada limpa ke? Limpa kambing ataupun limpa lembu ataupun limpa unta. Itu juga adalah berasal daripada darah. Memang berdarah, nampak tangan kita berdarah, tetapi itu darah yang dimaafkan. Yang keempat, yang kelima adalah darah yang terkumpul pada bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Kita potong ikan kan, ada darah dekat ikan tu. Itu dimaafkan juga. Itu juga dimaafkan. Apa ni dawthah ni? Sekejap Yang keenam saya tak tahu apa. Binatang yang mati disebabkan terhimpit, yang sempat kita sembelih. Binatang yang mati disebabkan terhimpit tapi kita sempat sembelih dia. Maka darah yang keluar daripada sebab terhimpit tadi juga dimaafkan. Sama juga yang ketujuh, binatang yang mati disebabkan kita memburu. Ada orang dia memburu binatang kan? Dia pakai panah kan? Pakai panah. Tiba-tiba terkena binatang itu dan binatang itu jatuh. Tetapi dia bagi sembelih binatang tersebut. Darah yang keluar daripada anak panah itu juga dimaafkan. Sebab dia belum mati lagi. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, air mani. Dikatakan para ulama, air mani juga berasal daripada darah juga. Juga adalah perkara yang suci. Dan yang ke-10 adalah janin. Janin baby. Orang yang gugur. Janin itu sendiri hukumnya tak najis lah. Hukumnya suci. Tapi darah yang keluar bersama dengan janin itu hukumnya najis. Tetapi janin itu sendiri, baby itu sendiri yang belum cukup sifat dia, belum lagi menjadi najis. Maknanya kalau bawa dalam solat tak ada masalah lah. Tapi darah yang keluar beserta janin itu hukumnya najis. Cuma janin itu sendiri. Sebab manusia juga berasal daripada gumpalan darah. Maka hukumnya tahir. Maka itu adalah tak menjadi najis. Asalnya semua darah adalah najis. Semua darah adalah najis. Taib. Maka kalaulah kita tengah solat, tiba-tiba keluar darah ketika tengah solat. Okey. Darah ketika tengah solat. Ada dua tafsir. Ada darah yang keluar dengan diri sendiri bukan dengan perbuatan kita. Ada darah yang keluar dengan disebabkan perbuatan kita. Contohnya kita pergi kutil jerawat tengah solat. Keluar darah. Apa hukum dia? Darah kan najis. Batal ke sembahyang? Tengok. Kalaulah darah itu keluar disebabkan perbuatan kita sendiri, kita yang berusaha untuk keluarkan darah itu, maka dimaafkan yang sedikit. Kalau banyak tak dimaafkan, batal sembahyang dia. Ada pun darah yang terkeluar dengan diri sendiri, bukan sebab kita. Darah yang keluar dengan diri sendiri, bukan disebabkan perbuatan kita, itu dimaafkan yang sedikit ataupun yang banyak sekalipun. Dimaafkan yang sedikit ataupun banyak sekalipun dimaafkan. Contohnya tengah solat, darah keluar daripada hidung. Bukan perbuatan kita ni, keluar daripada hidung, banyak keluar. Itu dimaafkan walaupun banyak sekalipun. Ini kalau darah kita. Kalau darah orang lain terkena pada kita pula, dipanggil darah ajnabi. Darah orang lain yang terkena pada kita. Apa hukum dia? Kalau darah orang lain, bukan darah kita, dimaafkan yang sedikit sahaja. Kalau banyak tak dimaafkan. Okey? Maka kena fahamlah masalah darah ni. Darah ini kalau sedikit dimaafkan. Kecuali kalau darah memang keluar dengan diri sendiri, itu dimaafkan walaupun banyak. Kemudian, sikit lagi. Sikit lagi. Hukum susu. Apa hukum susu binatang? Adakah semua susu binatang boleh dimakan?
dan dia tidak najis. Hukum susu pula, susu binatang yang dimakan sahaja yang tahir. Susu binatang yang dimakan sahaja yang suci. Adapun susu binatang yang tak dimakan, contohnya apa? Susu gajah, susu harimau, susu apa lagi? Susu apa lagi ya? Susu beruang ke? Tak, dulu ada orang jual susu harimau. Dia kata boleh buat kuat susu harimau. Hukumnya najis. Susu binatang yang tak dimakan hukumnya najis. Adapun susu binatang yang dimakan, susu kambing ke, unta ke, apa lagi? Lembu ke, itu semua suci. Semua suci. Walaupun diperah oleh orang yang non-Muslim, juga suci hukum dia. Maka susu binatang yang tak dimakan, hukumnya najis kecuali manusia. Manusia binatang yang tak dimakan tetapi susunya suci. Okey. Susu binatang yang tak dimakan hukumnya najis. Susu harimau ke, susu gajah ke, hukumnya najis. Kecuali manusia. Manusia juga adalah haiwan yang tak dimakan, tetapi susunya adalah suci. Okey, itu masalah susu. Faham dah? Kemudian, apa lagi? Najis-najis adalah air madhi dan juga air wadi. Air madhi dan juga air wadi. Apa hukumnya? Kita dah sebut sebelum ini, air madhi dan juga air wadi adalah hukumnya najis, sama seperti air kencing. Maka dua-dua itu adalah najis dan dua-dua itu membatalkan wuduk jika terkeluar daripada kemaluan seseorang. Air madhi apa kita dah sebut sebelum ni? Air madhi ni air yang keluar ketika permulaan syahwat. Dan kita dah sebutkan ciri-ciri dia sebelum ini. Air wadi pula air yang keluar ketika mana angkat barang berat ataupun ketika nak buang air kecil. Dia akan keluar air wadi. Dua-duanya itu adalah najis, hukumnya sama seperti air kencing dan membatalkan wuduk. Kemudian air mani. Apa hukum air mani? Air mani hukumnya suci. Bahkan bukan air mani manusia saja. Air mani seluruh binatang adalah suci kecuali air mani anjing dan juga khinzir. Okey? Itu pendapat yang muktamad lah. Pendapat yang muktamad mengatakan air mani seluruh binatang adalah suci kecuali air mani anjing dan juga khinzir. Itu adalah qaul Imam Nawawi. Ada yang mengatakan air mani manusia saja yang suci, air mani binatang semuanya najis. Itu pendapat yang bukan muktamad. Pendapat yang muktamad adalah air mani binatang termasuk manusia semuanya adalah suci. Kalau kena pakaian tak wajib basuh. Okey? Kecuali air mani khinzir dan juga anjing. Kemudian hukum telur pula. Apa hukum telur binatang? Telur binatang hukumnya suci walaupun daripada binatang yang tak dimakan. Kena faham beza dengan bulu tadi dan beza dengan masalah mani. Beza dengan masalah susu. Susu kan hanya susu binatang yang dimakan saja yang suci. Susu binatang yang tak dimakan hukumnya najis. Berbeza dengan telur. Telur binatang yang dimakan ataupun yang tak dimakan, dua-duanya suci. Dua-duanya suci. Contoh apa telur binatang yang tak dimakan? Telur penyu. Boleh makan tak telur penyu? Boleh makan telur penyu sebab dia adalah telur. Walaupun penyu adalah bukan binatang yang dimakan. Telur apa? Telur Allah SWT, telur apa? Ular. Telur ular. Anaconda keluarkan telur satu besar. Boleh makan tak? Boleh makan. Hukumnya tak najis. Tetapi selagi mana telur itu tak memudaratkan lah. Selagi mana telur itu tak memudaratkan, maka boleh makan. Tapi tak silap saya, telur snack ni bahaya. Tak boleh makan. Maka dia haram bukan sebabkan telur itu, bukan disebabkan najis. Haram disebabkan memudaratkan. Tapi kalau kita bawa telur snack tu dalam poket ketika solat, tak ada masalah. Sebab dia bukan najis. Maka hukum telur adalah suci sama ada daripada haiwan yang dimakan ataupun daripada haiwan yang tak dimakan. Okey. Satu masalah telur ini, apabila kita beli telur ayam dekat kedai, kadang-kadang ada kotoran dekat telur tersebut. Maka orang tertanya-tanya, apakah wajib kita membasuh telur ayam sebelum kita menggunakannya? Apakah wajib kita membasuh telur ayam sebelum kita memecahkannya, memasukkannya dalam kuali? Wajib tak nak basuh dulu telur? Hukumnya disebutkan dalam kitab bahawasanya tak wajib kita basuh telur ayam. Tak wajib kita basuh telur ayam. Walaupun sebenarnya membasuh itu adalah yang terbaik. Cuma tak wajib kita basuh telur ayam. Walaupun ada kotoran di luar kulit tersebut, walaupun nampak ada hitam-hitam sikit, tetap juga tak wajib kita basuh. Sebab apa? Sebab kita yang makan yang dalamnya. Ulama mengatakan
tak wajib basuh telur ayam. Kecuali kalau memang kita yakin, kalau kita pecahkan telur tu, memang najis yang di luar tu akan termasuk sekali. Itu baru wajib basuh. Selagi mana tak yakin, tak wajib basuh. Maka hukum membasuh telur ayam, hukumnya adalah harus sahaja, bukan wajib. Dan tak sunat. Tapi akan jadi menjadi termasuk dalam sunat jika kita niatkan untuk kebersihan. Cuma nak katakan bahawasanya tak wajib basuh telur ayam. Sebab ada setengah orang tu, dia pergi kedai, dia tak akan makan telur. Sebab dia kata kedai tak basuh telur. Kita kata baguslah, dari segi waraknya bagus. Cuma tak wajib sebenarnya. Tak wajib pun kita membasuh telur ayam. Walaupun ada najis nampak di luar kulit ayam tersebut. Sebab kita makan dalamnya, bukan luarnya. Okey? Ulama kata dimaafkan. Walaupun ada najis sekalipun, itu dimaafkan. Kecuali kalau najis memang nampak dekat telur mata lembu kita tu, memang nampak najis ada. Itu tak dimaafkan. Okey. Kemudian apa lagi masalah di sini? Okey, insya-Allah ni kita sambung minggu depan. Masalah najis-najis yang dimaafkan. Kita ada lagi najis-najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian dan juga air. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian dan juga pada masalah air. Kita dah bincangkan sebelum ini. Contohnya apa? Contohnya najis yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Najis pada kaki lalat. Lalat tu memang confirm hinggap pada najis, tiba-tiba datang pada pakaian kita. Apa hukum dia ni? Itu dimaafkan. Sama ada pada pakaian kita ataupun pada masalah air. Air yang sedikit kan, kalau jatuh najis kan menjadi kotor, menjadi mutanajis. Itu dimaafkan juga. Najis yang tak dapat dikesan. Contohnya najis yang ada pada kaki lalat. Kemudian ada jenis najis yang hanya dimaafkan pada pakaian, tak dimaafkan dalam air. Contohnya darah tadi yang sedikit. Darah yang sedikit, ketika solat kalau keluar, kan dimaafkan yang sedikit. Tapi kalau darah yang sedikit itu yang sama kuantitinya, masuk ke dalam air kita yang sedikit, hukumnya menjadi najis. Walaupun satu titik saja darah yang masuk. Dan ada pula najis yang tak dimaafkan pada pakaian dan tak dimaafkan pada air. Najis yang dimaafkan pada air tetapi tak dimaafkan pada pakaian. Contohnya apa? Contohnya bangkai serangga. Bangkai serangga kita dah bincang sebelum ni. Kalau bangkai serangga jatuh dalam air kita yang sedikit, apa hukum air tersebut? Hukumnya masih lagi tahir. Sebab dia bangkai serangga. Kan? Kalau lalat kan masuk dalam air kita kan, kita boleh celup balik, keluarkan balik. Boleh minum air tersebut. Maka tak jadi najis lagi. Tapi kalau bangkai lalat yang sama, kita bawa dalam solat kita, maka tak sah solat kita. Maka bangkai binatang yang kecil-kecil yang serangga ini dimaafkan pada masalah air, tapi tak dimaafkan pada masalah solat. Kalau tengah solat, tiba-tiba lepas solat tengok ada bangkai semut dalam poket kita, maka solat kita tidak sah. Walaupun sekecil mana pun bangkai tersebut, hukumnya tetap najis. Semut ke, lalat ke, nyamuk ke, yang berada pada pakaian kita, maka hukumnya najis, tak sah solat. Tetapi itu dimaafkan dalam masalah air. Maka dalam masalah najis yang dimaafkan ini, ada 4 jenis lah. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian dan juga air. Seperti tadi, najis yang tak dapat dikesan oleh panca indera, najis di kaki lalat. Yang kedua, najis yang hanya dimaafkan pada pakaian, tak dimaafkan pada air. Contohnya darah yang sedikit, dimaafkan pada pakaian, tetapi tak dimaafkan pada masalah air. Yang ketiga, najis yang dimaafkan pada masalah air, tetapi tak dimaafkan pada masalah solat, iaitu bangkai serangga. Dan yang keempat, najis yang tak dimaafkan, sama ada dari segi solat ataupun dari segi air. Itu baki najis yang lain lah. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti dekat sini sahaja. InsyaAllah minggu depan kita masuk kepada sedikit lagi masalah najis ini. Pembahagian najis kepada 3 perkara dan juga cara membersihkan najis. InsyaAllah kita dah tahu apa itu najis dan kita nak bahagikan najis itu kepada 3 jenis. Mukhaffafah, mughalladhah dan juga mutawassithah. Dan cara untuk membersihkan setiap daripada bahagian-bahagian tersebut, insyaAllah kita sambung pada minggu depan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada diri saya sendiri, insyaAllah kita tengok soalan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Selesai sudah kuliah pada tepat jam 11 hari ini, Masya-Allah. Jadi seterusnya Kak Long membuka ruangan soalan, soal jawab. Jemaah muslimat boleh mengajukan soalan kepada Ustaz.
InsyaAllah Ustaz akan usaha untuk menjawabnya. Silakan di chat box Ustaz, soalan. Oh, kejap. Dah ada dah tu Ustaz. Okey, kejap. Mana? Tak jumpa. Yang pertama daripada Jalilatun Najwa. Maaf nak tanya, tadi Okey. dengar Ustaz cakap air mani tak najis ya Ustaz. Ya, betul. Air mani tak najis. Air mani tak najis. Bahkan bukan hanya air mani manusia sahaja, bahkan air mani seluruh binatang. Kecuali air mani khinzir dan juga anjing. Itu yang najis. Okey. Saya tak jumpa soalan kat mana ni. Dekat chat box. Oh, okey. Assalamualaikum Ustaz. Jika masa Ustaz, kita air mani ni tak najis, Ya. tapi kita kena mandi. kita kena mandi wajib. Ya. Ya. Itu kalau keluar daripada kita lah. Ya. Kalau air mani orang lain terkena pada kita, tak perlu mandi dan juga bukan najis. Baik. Nah, Okey. seterusnya daripada Rukhsah. Rosah. Baik. Assalamualaikum Silakan Ustaz. Ustaz baca. Jika masa kita sedang solat, seekor kucing kita lalu atas sejadah kita dan duduk atas sejadah kita, apa yang perlu kita buat? Sahkah solat kita? Kita biarkan saja kucing buat. Okey. Selagi mana kucing itu berada di atas sejadah dan bulu dia tak gugur. Sebab bulu yang berada di atas badan kucing itu belum najis. Dia masalah dia bila mana bulu itu tertanggal daripada kucing tersebut. Yang itu baru jadi najis. Selagi mana bulu itu masih lagi melekat pada badan dia, walaupun dia duduk atas riba kita sekalipun, itu tak ada masalah. Yang masalahnya bulu dia yang tertanggal tu. Maka kalau dia ada meninggalkan bulu dan bulu itu bulu yang banyak, maka perlu kita perhatikan. Kalau boleh elakkan, boleh pindahkan solat, tak ada masalah. Kita boleh bergerak sedikit ke kanan ke kiri ke untuk kita elak daripada kucing tersebut. Kalau memang ada bulu yang tertanggal. Adapun kalau memang kucing kita tu memang jenis bulu yang tak tanggal, kucing mahal kan, harga 30,000, memang tak tanggal bulu dia. Contohnya lah, maka tak ada masalah. Nak sujud dekat dengan kucing tu tak ada masalah. Selagi mana bulu dia memang tak tertanggal. Adapun bulu yang tertanggal, dimaafkan yang sedikit sahaja. Dimaafkan yang sedikit. Maka kena berhati-hatilah. Baik. Kemudian, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apa hukum makan telur masin yang bersalut warna hitam itu? Sebab tak basuh masa proses pembuatannya. Hitam tu apa benda? Saya tak tahu. Apa yang telur masin tu, apa yang hitam tu? Kalau benda yang hitam tu memang berasal daripada perkara yang najis, katakanlah memang hitam tu perkara-perkara yang najis yang dibuatnya. Itu pun tak, kata para ulama, tak wajib kita basuh. Sebab kita hanya makan yang dalam sahaja. Telur asin yang warna hitam macam tanah tu Ustaz. Saya kurang tahu sikit. Tapi selagi mana telur itu kita makan yang dalamnya, tak wajib kita basuh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tidak ada masalah kalau ada hitam-hitam sikit kat luar tu. Tak wajib basuh. Ustaz, Kalau nak basuh tak ada masalah. Maaf Pak Long mencelah. Ya. Telur masin yang ada salut hitam tu, salut hitam tu macam arang Ustaz. Dia ada tanah, dia ada arang. Okay. So tak ada Mungkin masalah untuk proses apa? Kita kata proses peram dia tu kan? Okey, so tak ada masalah lah. Halal lah daripada halal, tak ada masalah. Walaupun tak basuh sekalipun. Tapi kalau basuh bukan lebih baik. najis. Kalau basuh lebih baik sebab dia macam kotor kan. Ya. Cuma tak wajib basuh. Dia sama hukum dia dengan najis. Kalau najis binatang, najis ayam tu sendiri pun tak perlu basuh. Apatah lagi benda lain lah. Ada lagi soalan boleh dimajukan kepada Ustaz. Bab najis ni nampak macam biasa je Ustaz. Macam kalau kita dah faham lah ada najis yang memang kita ni. Tapi kalau kita perhalusi yang Ustaz kongsikan tadi, ada banyak ilmu-ilmu yang kita memang kadang terlepas pandang Ustaz. Ya, betul. Masalah bangkai tadi ramai yang tak tahu. Bangkai itu betul. Kadang-kadang tengah solat dia pergi tepuk nyamuk dekat tangan dia. Tepuk nyamuk. Bila dia tepuk nyamuk, bangkai melekat dekat tangan dia. Walaupun kaki sekalipun dia dikira bangkai. Kaki saja tu sayap sahaja juga dikira bangkai.
Ustaz, kita perhalusi tentang perkara-perkara ni sebenarnya sebab kita memang nak dapat redha Allah kan Ustaz kan? Betul Jadi betul. itu betul-betul nak Supaya kita ikut. ibadah kita tu dipersembahkan kepada Allah dalam bentuk yang sempurna. Betul. Ya. Baik, Ada ada lagi soalan tu Ustaz. Ustaz, Ustaz, kalau sanitizer. kalau sanitizer tu ada alkohol boleh bawa solat. Okey. Masalah alkohol. Sama ada dalam sanitizer ataupun dalam mana-mana minyak wangi ataupun apa-apa saja bahan yang kita pakai. Okey. Alkohol tu asalnya perkara yang memabukkan lah. Perkara yang memabukkan. Cumanya, ulama membezakan di antara alkohol yang datang daripada ekstrak buah-buahan dan juga alkohol yang datang daripada bahan kimia. Adapun alkohol yang datang daripada bahan kimia, ulama mengatakan ataupun jumhur ulama mengatakan hukumnya, disebab ulama mutakhirin lah, di kita ni baru ada kan, alkohol yang dibuat daripada bahan kimia. Hukumnya suci, dia bukan najis. Sebab al-khamar yang kita maksudkan tadi hanyalah alkohol, hanyalah minuman yang memabukkan yang berasal daripada buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan sahaja. Adapun yang dibuat daripada bahan kimia, hukumnya tak najis. Hukumnya tak najis. Boleh cek dekat, tak silap saya, dekat pejabat mufti pun ada sebut bahawasanya alkohol yang dibuat daripada bahan kimia itu bukan hukumnya najis. Maka minyak wangi yang digunakan padanya alkohol daripada kimia itu tak najis, boleh dipakai dalam solat. Okey. Dan macam mana nak tahu alkohol tu daripada kimia ke ataupun daripada ekstrak buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan? Saya pernah dapat ilmu daripada, kalau siapa kenal, Ustaz Said Mujtabah daripada Indonesia. Dia kata ada seorang pengkaji Muslim yang mana dia dah pergi pusing dekat negara Eropah, pergi dekat kilang-kilang minyak wangi. Dan dia tanya sendiri, alkohol yang digunakan dalam minyak wangi itu adakah alkohol yang berasal daripada ekstrak buah-buahan ataupun daripada kimia? Semuanya ataupun kebanyakan, dia kata semuanya lah, semua syarikat-syarikat wangi-wangian ini mereka tak menggunakan ekstrak buah-buahan, mereka menggunakan yang jenis kimia sebab itu lebih murah. Maka kalau kita dah memang yakin bahawasanya alkohol yang digunakan itu bukan daripada ekstrak buah-buahan, maka itu hukumnya tak najis. Kalau was-was, maka jadi syubhat. Kalau dia was-was, tak yakin, saya tak tahu, saya tak dapat nak yakinkan diri saya, maka hukumnya syubhah, maka eloknya tinggalkan. Okey? Maka alkohol yang berasal daripada ekstrak buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan saja yang diharamkan, sebab itu dikiaskan dengan khamr. Sebab dia memabukkan dan dia berasal daripada buah-buahan. Adapun alkohol yang dibuatkan daripada bahan kimia sendiri, maknanya bukan tak pakai pun buah-buahan ni. Dibuat sendiri. Maka itu dimaafkan. Itu bukan alkohol, itu bukan khamr, itu bukan dihukumkan khamr. Walaupun hukumnya kalau kita minum boleh memabukkan juga haram. Okey? Maka itu haram yang arid, haram yang baru datang, bukan haram yang asal. Maka boleh faham sanitizer Maksudnya Ustaz, ke? maksudnya di sini tentang minyak wangi tadi, sebab sebelum ni kemungkinan ada sedikit salah faham yang kita panggil. Maknanya kalau minyak wangi tu contohlah jenama-jenama terkenal tu kan, macam Chanel ke apa, maknanya kita boleh pakai lah. Ya, kalau memang alkohol tu digunakan Subhanallah. daripada alkohol yang bukan daripada buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, memang boleh dipakai sebab dia bukan najis. Cuma mungkin orang-orang kita dulu bila dengar alkohol memang dia terbayang daripada perkara yang najis lah. Memang betul lah perkara tu asalnya memang begitu. Tapi kebanyakan minyak-minyak wanginya tak pakai alkohol yang asli tu. Mereka pakai alkohol yang dibuat sendiri. Macam sutera, macam kita bincang pasal sutera. Sutera kan kalau lelaki tak boleh pakai. Tapi kata ustaz saya sendiri, sutera yang asli sekarang dah tak ada ataupun memang sikit sangat sutera yang asli. Allah. Yang ada dekat kedai-kedai tu semua tak asli. Maka maknanya kalau memang tak asli, maka tak haram lelaki pakai walaupun memang disarankan yang kita nampak VIP pakai baju batik sutera Terengganu lah, betul. Kelantan. Kadang-kadang bukan kan? asli pun. Maka kalau tak asli, tak haram pun dia pakai. Okey, sebab yang asli saja yang haram. Masya Allah. Cuma Nampak sangat ilmu sangat penting Ustaz Ya, betul. Masya Allah. Kadang-kadang selama ni kita bila selama kita ni dengar haram. jenama-jenama terkenal, kita suka macam perempuan lah, kita suka dengan bau-bau yang ada pada Elizabeth Arden, Chanel semua tu, tapi kita takut nak pakai sebab bila kita dapat tahu bahawa ia ada alkohol, takut nak pakai. Ya, cuma kita katakan bahawasanya memanglah ada pendapat lah yang mengatakan alkohol
alkohol itu memang menjadi najis. Tapi memang begitulah, selagi mana dia bukan dibuat daripada ekstrak buah-buahan. Okey, sebab alkohol walaupun dibuat daripada buah-buahan sekalipun ada pendapat yang mengatakan dia adalah suci. Maknanya kalaulah memang alkohol itu diambil daripada ekstrak buah-buahan, tetapi bilangan ni sangat sedikit, ada setengah ulama yang minoriti mengatakan walaupun berasal daripada buah-buahan sekalipun itu pun dimaafkan. Okey, itu pun dimaafkan. Apatah lagi kalau memang datang daripada kimia, bahan kimia. Bahan kimia. Cuma kalau kita Seterusnya, kalau kita rasa was-was, Was-was. lebih elok kita tinggalkan. Tinggalkanlah. Itu lebih warak lah. InsyaAllah. Soalan seterusnya daripada Puan Marini. Kalau kita solat guna sejadah yang banyak bulu kucing dekat rumah kawan baru tahu, dan sebenarnya dimaafkan jika buku itu sedikit, bulu itu sedikit. Bulu. Kena qada ke solat tu? Maknanya dah solat dah baru tahu. Kalau memang Allah Muhammad, kalau memang bulu yang sedikit itu dimaafkanlah. Sebab sedikit tu ulama tak meletakkan dobit di sedikit yang macam mana. Ada ulama meletakkan 3 helai. Ada yang kata tak, selagi mana orang kata sikit tu dikira sikit walaupun lebih daripada 3 helai. Maknanya uruf keadaan. Kalau orang tengok bulu tu nampak macam sikit, orang kata ni sikit ni. Okey, itu dimaafkan. Okey. Kalau yang dah lepas tu insya-Allah tak ada masalah sebab kita tak tahu lagi. Yang dah lepas, yang sebelum tahu itu dimaafkanlah. Sebab tak tahu lagi, sebab mungkin ada pendapat-pendapat mazhab lain yang menanggung perkara tersebut. Okey. Tapi dalam mazhab kita memang bulu kucing hukumnya najis, dimaafkan yang sedikit sahaja. Kalau yang sebelum ni tak tahu, itu dimaafkanlah. Ada soalan lagi? Ustaz kata bahagian badan binatang jadi haram kalau bulu biri-biri. Saya sebut dah tadi, bahagian binatang yang bukan bulu. Yang bulu kita dah sebut dah sebelum tu. Bulu binatang yang dimakan hukumnya tahir, suci. Bulu binatang yang tak dimakan hukumnya najis bila mana dia tertanggal daripada badan dia. Yang bahagian binatang ni kaki dia, bukan bulu dia, kaki dia betul-betul tercabut daripada badan dia. Yang itu yang menjadi najis. Adapun bulu dia sahaja itu dimaafkan. Itu memang bukan najis, itu tahir hukum dia, suci hukum dia. Okey. Baik, Kak Long buka lagi 3 minit lagi untuk soalan. Kalau tak ada, Ustaz akan tutup kuliah pagi ni dengan sedikit kalimah seperti biasa. Dan seterusnya doa penutup kuliah, insyaAllah. Silakan Muslimat, ada lagi 3 minit, kalau 2 minit lagi. 11 suku kita akan minta Ustaz untuk sampaikan kalimah. Di FB tak ada soalan, Ustaz. FB Live kita bersiaran secara live juga, tapi di FB Live tak ada soalan sekat ni. Masya-Allah. Tak ada soalan Andai ni, kata dua ada saja. soalan Sama ada pun memang tak faham apa, ataupun kita tak faham. Allah faham Ustaz. InsyaAllah faham. Kalau hadir kita dalam majlis ni dengan niat memang kita nak dapatkan kefahaman ilmu, insya-Allah Allah akan hantarkan dari arah-arah yang kita tak sangka Ustaz tu kita fahamkan ilmu. Contoh macam tadi ada 2 perkara lah. Yang pertama tentang minyak wangi. Ustaz sebut tentang minyak wangi. Dan kalau tak, memang tak tahu kisah ada 2, rupanya alkohol ada kimia dan ada daripada buah-buahan. Memang tak tahu Ustaz. Kalau Kak Long lah, orang lain mungkin tahu tapi Kak Long tak tahu. Dan yang kita kata apa, kuatkan lagi hujah Ustaz tu ialah datang daripada guru Ustaz sendiri kan, Syed Mushtaba. Ya. Nampaknya tak ada soalan Ustaz. Jadi insya-Allah kami faham penjelasan dari masya-Allah Ustaz. Faham insya-Allah. Alhamdulillah. Seterusnya kalau tidak ada soalan lagi, kalau andai kata ada soalan selepas kuliah pun boleh dimajukan, dan di dalam grup kita ada grup kuliah Duha Muslimat dan juga grup FB tertutup
kuliah Duha Muslimat KDM. Jadi boleh diajukan soalan di situ dan Ustaz insya-Allah akan usaha untuk menjawab, walaupun kita tahu jadual Ustaz sangat padat insya-Allah. Ustaz, dengan tidak membuang masa lagi, sebelum kita akhiri 11.30 nanti, ada lagi 15 minit ni, kami Kak Long mohon Ustaz kongsikan kalimah Ustaz buat kami semua, dan juga ini kalimah ni biasanya memang Ustaz akan secara ilham ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz akan kongsikan dengan kita. Memang yang ini memang kena fokus betul-betul sebab ilmu yang memang bukan dia kita macam Kak Long plan-plan dengan Ustaz, bukan. Ini memang ilham daripada Ustaz. Ustaz nak cakap apa masa ni lah, catatlah, ambil lah maklumat, jadikan sebagai catatan mingguan kita, dan seterusnya nanti Ustaz boleh tutup majlis dengan doa akhir majlis. Ustaz, silakan Ustaz. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pagi ni dah bincang tentang bab najis. InsyaAllah mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan berkat kita belajar bab najis ini, Allah bersihkan juga najis yang batin daripada hati kita insya-Allah. Jadi apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini, bila mana ramai orang-orang yang tak berfikirkan tentang najis yang ada pada badan dia, tak fikirkan tentang najis yang ada dalam hati dia. Berkata para ulama bahawasanya kerana mereka tak nampak di mana kesudahan hidup mereka, di mana mereka akan pergi pada akhir hayat nanti, di mana tempat mereka selepas mereka mati. Sebab itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mendusta akan agama? Mendusta akan agama ni apa? Mendusta akan hari akhirat. Mereka tak percaya kepada hari akhirat. Sama ada mereka memang berasal daripada orang yang kafir, tak beriman dengan hari akhirat, ataupun orang-orang yang beriman dengan hari akhirat tetapi iman mereka dengan hari akhirat itu lemah sangat, sehingga tak mampu untuk menjauhkan diri mereka daripada maksiat. Sebab apa? Sebab bila mana kita sentiasa ingat bahawa kita ada pengakhiran, sama ada pengakhiran yang baik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat redha Allah, ataupun pengakhiran yang buruk, yang celaka, iaitu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyad billah Subhanahu Wa Taala. Bila mana orang lupa tentang dua tempat ini dan dia seronok sangat duduk atas dunia, maka dia akan berbuat segala apa yang dia nak buat di atas dunia ini. Sebab apa? Maka punca segala kejahatan, punca segala maksiat, punca segala kemusnahan, kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kata guru kita Sayyid Habib Umar, adalah berasal daripada kurangnya kita ingat kepada tempat akhir kita. Kurangnya kita ingat berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni berhadapan dengan azab Allah yang sangat pedih sekali. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya api neraka itu, api dunia ini adalah satu bahagian daripada 70 bahagian daripada api neraka yang telah dicelup dalam 7 lautan. Yang dah dicelup dalam 7 lautan. Barulah jadi api kita yang kita dapat guna sekarang. Itu pun api kita sekarang yang kita pakai kat atas dunia pun tak sanggup kita dengan kepanasannya. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman yang kuat. Dan para sahabat ketika itu dapat dengar suara tersebut. Allah bukakan hijab bagi mereka. Maka Nabi SAW tanya pada para sahabat, wahai sahabatku, kamu dengar tak apa yang aku dengar tadi? Satu dentuman yang kuat.